kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri, dalam isu yang sama, hari ini Yang Berhormat menjawab bahawa tiada kelulusan yang diberikan. Ini bercanggah dengan kenyataan di dalam Dewan Yang Mulia ini bertarikh pada 5 Mac 2009, ketika Yang Berhormat Perkhidmatan PAUH membangkitkan masalah peningkatan kadar jenayah di dalam negara. Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri pada ketika itu, pada 5 Mac 2009, telah menyatakan bahawa kementerian sedang dalam usaha untuk membangunkan projek Central Intelligence Unit ataupun CIU yang bakal berfungsi sebagai gerbang maklumat bagi memantapkan mutu penyiasatan serta risikan. Projek ini telah diluluskan di bawah plan strategik 5 tahun yang diberi nama E-Police Solution. Jadi hari ini Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri tampil dalam Dewan mengatakan cadangan diterima tetapi tidak diluluskan. Maka boleh saya dapat penjelasan yang mana sebenarnya tepat, kerana pada 5 Mac 2009 dalam Dewan yang sama kementerian mengesahkan bahawa projek E-Police Solution ini telah diluluskan di bawah PS5T, iaitu Plan Strategik 5 tahun. Terima kasih. Terima kasih Datuk Ketua dan terima kasih Wabi Gombak. Saya rasa projek yang CIQU yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi adalah lain daripada projek E-Police Force Solution. Police Force Solution ini adalah berkaitan dengan perancangan untuk menswastakan pungutan saman. Tiada kena-mengena dengan projek yang CIQ tu, Yang Berhormat. Dia lain. Yang Berhormat Datuk Yang-di-Pertua, saya ingat Yang Berhormat Menteri perlu teliti dahulu jawapan yang akan diberikan dalam Dewan Yang Mulia ini. Persoalan penswastaan kutipan compound itu adalah mekanisme untuk membayar kepada wet power dalam menganugerahkan projek ini. Projek E-Police Solution ini jelas bertujuan iaitu membangunkan sistem ICT dan pengkomputeran PDRM yang diintegrasikan. Dan ini jelas, saya ada surat daripada Ketua Polis Negara sendiri yang dihantar kepada Perdana Menteri bertarikh 3 November 2006 yang dengan jelas menyatakan, bukan menyatakan tapi menyokong supaya projek ini diberikan kepada wet power. Sebab itu saya tanya, apa peranan Ketua Polis Negara? Sama ada Ketua Polis Negara ini berperanan untuk menjaga keselamatan dalam negara atau menjadi ejen kepada syarikat-syarikat seperti wet power. Ini jelas, dan dia tidak menyebut soal menswastakan compound dalam kes-kes trafik. Ini terkandung satu lagi dokumen yang saya perolehi, iaitu E-Police Force Solution ini ketika dibentangkan kepada Perdana Menteri, jelas untuk mengintegrasikan sistem perkomputeran, maka pembayarannya adalah melalui penswastaan compound trafik ini. Jadi dia dua benda yang berbeza, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Datuk Yang Betul, saya rasa Yang Berhormat Gombak ni ada sikit keliru sikit lah. Yang sebenar, yang E-Force Solution yang seperti ditunjukkan oleh surat tadi, yang dikatakan dibuat oleh IGP, projek itu tidak diluluskan sehingga hari ini. I'm very clear on myself, Yang Berhormat. Jadi berkaitan dengan peranan apa yang dibuat oleh IGP berkaitan dengan surat itu, mana ianya tidak memberi apa-apa kesan terhadap projek yang nak guna oleh polis. Jadi oleh kerana ianya tidak diluluskan, jadi dia tak ada apa-apa
kesan berkaitan dengan apa ni projek yang dikemukakan itu. Tuan Ketua, Yang Berhormat Parit meminta supaya diperkemaskan gaji anggota dan pegawai polis di mana perjawatan mereka adalah setanding dengan skim perkhidmatan lain, tetapi skim gaji rendah. Kementerian juga diminta menyemak semula skim perkhidmatan inspektor polis yang tidak menarik minat orang ramai untuk menyertai, walaupun syarat kemasukan telah dinaikkan dari diploma kepada ijazah. Tuan Ketua, kerajaan ambil maklum perkara ini dan kajian berkaitan dengan skim gaji, khususnya skim gaji anggota polis, masih dalam kajian. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, perubahan skim baru perkhidmatan PDRM telah diluluskan pada 12 Disember 2009 dan tarikh kuasa dikebelakangkan kepada 1 Januari 2009. Antara perubahan utama skim tersebut ialah peningkatan kelayakan masuk minima ke jawatan inspektor polis telah ditingkatkan daripada diploma ataupun STPM kepada ijazah sarjana PhD. Berikutan dengan perubahan skim tersebut, pihak kementerian mendapati sambutan orang ramai untuk menyertai perkhidmatan polis adalah menggalakkan. Ini adalah berdasarkan kepada iklan pengambilan oleh PDRM yang bermula pada 23 Mei 2010 sehingga tarikh tutup permohonan pada 11 Jun 2010 yang lalu, telah menerima sejumlah 4,936 permohonan baru. Wadi Shahlam pula meminta KDN mendedahkan tindakan-tindakan yang diambil oleh polis bagi mengawal fahaman tertentu yang senang menular di IPTA dan institusi-institusi pengajian tinggi yang lain. Tuan Yang Ketua, Kementerian dan PDRM telah merangka tindakan bersepadu dengan agensi-agensi berkaitan untuk menangani isu-isu keselamatan yang wujud di IPTA dan IPTS seluruhnya. Agensi-agensi yang terbabit adalah Kementerian Pengajian Tinggi, JAKIM, Jabatan Immigration, Majlis Keselamatan Negara dan bahagian penyelidikan JPM. Isu-isu yang ditangani meliputi dua aspek, iaitu kegiatan yang sedang berlaku dan usaha-usaha pencegahan untuk menangani isu yang berkaitan. Dalam pada itu, KDN hanya memantau dan melakukan tindakan terhadap apa jua fahaman yang mengancam keselamatan dan ketenteraman awam saja. Jelasan. Sekejap, saya habis sikit. Yang Berhormat Kota Kinabalu pula menyentuh berkaitan dengan anggota keselamatan di Sabah, iaitu polis dan tentera tidak mencukupi bagi menampung kes keselamatan jenayah di Sabah. Jumlah kekuatan keseluruhan pegawai anggota polis bagi pasukan gerak AM PJA di Sabah adalah berjumlah 2,684 orang. Jumlah ini terdiri daripada pegawai anggota di Ibu Pejabat Brigade Sabah 569 di Batalion 14 Tawau, 592 di Batalion 15 Sandakan, 780 di Batalion 16 Kota Kinabalu dan 585 di Batalion 17 Lahad Batu. Dengan kekuatan yang ada, saya yakin ia dapat membendung dan mengawal keselamatan negara, terutama di negeri Sabah.